Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, kita masih lagi berada di bab 14 iaitu sokongan dan pergerakan dalam manusia dan haiwan. Subtopiknya adalah 14.3 mekanisme pergerakan dan gerak alih. Okey, seterusnya kita ke mekanisme pergerakan lengan. Pergerakan lengan melibatkan otot bicep dan juga otot tricep. Okey, mana otot bicep? Okey, otot bicep yang kalau kita nampak peserta angkat berat, dia selalu angkat, dia tunjuk dia punya bicep. Dan tricep adalah otot yang di bawah. Okey, apabila ini adalah pergerakan membengkokkan lengan. Apabila otot bicep mengecut, ini otot bicep mengecut, daya tarikan dipindahkan kepada tulang radius melalui tendon. Okey, ini tendon, ini adalah tulang radius. Okey, jadi daya tarikan dipindahkan kepada tulang radius. Pada masa yang sama, otot tricep pun mengendur. Dia tak boleh dua-dua mengecut sebab dia adalah tindakan otot berantagonis. Dia lawan. Kalau yang ini kecut, yang ini mesti mengendur. Okey. Tulang radius ditarik ke atas dan lengan dibengkokkan. So, tulang radius tadi ditarik ke atas. Okey, barulah lengan boleh dibengkokkan. Okey, seterusnya pergerakan meluruskan lengan. Okey, pergerakan meluruskan lengan. Okey, apabila otot tricep mengecut, okey, begitu sebaliknya bila otot tricep mengecut, daya tarikan dipindahkan kepada tulang ulna. Okey, tulang ulna tulang yang ini. Ini tulang ulna melalui tendon. Okey, ini tendon di otot tricep. Okey, pada masa yang sama, otot bicep pun mengendur kerana dia adalah pergerakan berantagonis. Bila tricep mengecut, bicep wajib mengendur. Okey, tulang ulna kemudiannya ditarik ke bawah dan lengan diluruskan. Okey, kita ke pergerakan kaki pula ya. Pergerakan kaki dihasilkan melalui tindakan pasangan otot berantagonis juga, otot berlawanan juga. So yang terlibat adalah otot bicep femoris dan otot quadricep femoris. Okey, femoris. Okey, femoris berasal daripada perkataan femur ataupun awak dah belajar kan yang tulang kaki ni. Femur. F for foot. Okey. So ini adalah cara nak ingatkan. Okey, kita tengok otot betis. Okey, yang pertama ni gambar yang pertama. Otot betis kaki kanan akan mengecut. Otot betis kaki kanan akan mengecut. Okey, otot betis ni yang berada dekat belakang ni. Akan mengecut supaya tumit kaki diangkat. Tapak kaki menolak ke bawah dan ke atas. Okey, jadi dia mengecut untuk tumit ini diangkat ni. Tumit kaki ni diangkat. Okey, yang kedua. Okey, pada masa yang sama, otot bicep femoris ni otot ni, otot bicep femoris mengecut untuk membengkokkan kaki pada sendi lutut. Kaki kanan kemudiannya akan dinaikkan. Okey, kaki kanan pun dinaikkan. Okey, so sebab itulah dia kena ada mengecut dan mengendur. Okey, nombor 3. Okey, apabila kaki kanan tidak bersentuh dengan tanah, berat badan akan disokong oleh kaki kiri. Bila kaki kanan ni tidak bersentuh dengan tanah. Jadi dia tidak stabil. Jadi berat badan ni disokong hanya oleh kaki kiri yang bersentuh dengan tanah. Otot quadricep, okey, otot quadricep yang dekat depan.
Depan peha ni. Otot femoris, bicep femoris dekat bawah peha ni. Okey, yang ni dekat peha bahagian atas. Okey, otot quadriceps femoris, okey, ataupun otot extensor ni akan mengecut untuk meluruskan kaki. Okey, yang gambar seterusnya nombor 4. Okey, otot tibialis. Okey, otot tibialis. Okey, mengecut untuk menurunkan tumit kaki. Tumit kaki kanan menyentuh tanah dan berat badan sekarang disokong oleh kaki kanan. Keseluruhan urutan diulang dengan kaki kiri. Jadi, ulang balik ke nombor 1. Begitulah sampai awak berhenti berjalan. Okey, seterusnya kita ke pergerakan ataupun mekanisme pergerakan dalam haiwan. Okey, haiwan yang pertama adalah ikan. Okey, so kalau kita tengok ikan ini ada corak-corak di dia punya isi ikan ni. Ini bukan corak yang hanya diciptakan untuk cantik sahaja. Ini adalah otot bagi ikan. Otot yang kita namakan otot mayotem. Mayotem. Alright. Okay, jadi selepas ni kalau makan ikan, bolehlah tengok dia punya isi ni. Lihatlah secara berakal. Bukan makan saja untuk kenyang. Jadi masa makan tu sambil makan sambil mengkaji. Alright, kita tengok poin yang pertama. Okay. Turus vertebra ikan ataupun tulang belakang ikan adalah fleksibel dan digerakkan dari sisi ke sisi melalui pengecutan dan pengenduran mayotem. Okey, so masih lagi seperti manusia yang di mana kita ada bicep dan tricep untuk mengendur dan mengecut. Ini adalah tindakan antagonis. Semua pergerakan ada pergerakan antagonis. Sebab kita kalau jalan, kita jalan kiri, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Sama juga dengan ikan. Dia pun ada flow dia berjalan. Jadi bila ada kiri kanan depan belakang maksudnya otot-otot antagonis ini akan berfungsi. Okey. Ini membolehkan ikan mengibas ekornya apabila otot mayotem di sebelah kanan mengecut dan otot mayotem di sebelah kiri pula akan mengendur. Okey, otot mayotem sebelah kanan kiri ni sisi sebelah kanan, sisi sebelah kiri. Sebab ikan ada dua-dua sisi. Okey, ekor akan mengibas ke kanan. Okey, nanti kita tengok apa yang dikatakan pada Rajah 14.17 ni. Okey, poin seterusnya, sebaliknya apabila otot mayotem di sebelah kiri mengecut. Okey, kalau kiri mengecut, otot mayotem kanan akan mengendur. Begitulah sebaliknya, sekiranya kanan mengecut, sebelah kiri akan mengendur. Okey, jadi adalah pergerakan mengibas kiri dan kanan tadi. Okey, seterusnya gelombang pengejutan dan pengenduran berlaku secara berselang-seli. Okey, secara berselang-seli. Okey, tindakan ini menyebabkan bahagian badan bergerak dari sisi ke sisi, menolak air ke belakang dan ke sisi lalu badan digerakkan ke hadapan. Okey, sirip. Sirip digunakan untuk mengawal arah pergerakan dan arah haluan ikan. Okey, maksudnya ke mana? Ke kiri ataupun ke kanan. Alright. Alright, ini adalah Rajah 14.17 yang cikgu ada bulatkan di slide sebelumnya. Okey, ini adalah mekanisme gerak alih bagi seekor ikan. Okey, ni ikan apa ni? Macam ikan keli je, sedap ni goreng ni. Alright. So, pergerakan ekor akan menolak ikan ke hadapan. Okey, pergerakan ekor inilah yang akan membuatkan ikan ni bergerak ke hadapan. Okey, otot pada sisi kiri. Okey, ini adalah sisi kiri. Mayotem, otot mayotem pada sisi kiri badan mengecut. Dia kecut dan menolak ekor ke sebelah kiri. Bila dia kecut, dia tolak ke sebelah kiri. Dan okey, otot ni ekor pun akan ke sebelah kiri. Bila dia kecut, ekor akan ke sebelah kiri. Ingat bila dia kecut, otot mayotem sisi kiri mengecut, ekor akan berada di sebelah kiri. Okey, kemudian otot pada sisi kanan pun
mengecut. Okey. Otot mayutem di sisi kanan ini akan mengendur. Okey. Kemudian, apabila otot pada sisi kanan mengecut, okey, dan dia akan tarik ekor ke sebelah kanan. Okey, apabila sebelah sini kecut, sebelah sini kendur, sebelah kiri mesti kendur, sebelah kanan kecut. Jadi ekor pun akan tarik ke kanan. Jadi adalah pergerakan kiri kanan dan ikan akan terus bergerak ke hadapan. Okey, yang sirip ini yang akan membuatkan ikan akan bergerak ke kiri ataupun ke kanan ataupun ke depan. Alright. Okey, seterusnya kita ke haiwan yang kedua, iaitu burung. Okey, di mana burung dia menggunakan sayap untuk terbang. Okey. Begitu juga dengan burung, dia ada dua otot, satu pectoralis major dan yang kedua pectoralis minor. Okey, so kedua-dua otot ini dia menjalankan tindakan antagonis. Dia berlawanan di antara satu sama lain. Macam biasalah, kalau yang ini kecut, kalau yang major ni mengecut, yang minor akan mengendur. Begitulah seterusnya. Okey. Tindakan otot antagonis yang besar dan kuat pada dada burung. So, otot ni ada dua jenis ni berada di bahagian dada burung. Membantu mengibas sayap ke atas dan ke bawah. Okey. Apabila otot pectoralis major mengecut, dan otot pectoralis minor akan mengendur. Sayap digerakkan ke bawah. Okey, sayap akan bergerak ke bawah. Ni ke bawah. Alright. Okey, seterusnya apabila otot pectoralis minor mengendur, tindakan berlawanan. Tadi pectoralis major mengecut. Okey, sekarang pectoralis minor mengecut dan otot pectoralis major dia akan mengendur. Bila dia kendur, sayap dia akan naik ke atas. Okey, yang ini ke bawah, yang ini ke atas. Dia mesti berlawanan. Nanti kalau rajin, buatlah table. Table. Setiap haiwan-haiwan tadi, kita boleh pakai table. Sama ada nak tulis dia mengendur, mengecut. Otot mana yang mengendur, otot mana yang mengecut, apa tindakan dia. So, bolehlah buat sendiri nota. Create table untuk ingat, memudahkan awak ingat tindakan-tindakan otot. Yang pastinya, semua yang kita belajar tadi adalah pergerakan antagonis, berlawanan. Okey, berkenaan dengan cacing tanah. Okey, kita belajar pula tentang cacing tanah. Haiwan seterusnya, mekanisme dalam haiwan iaitu cacing tanah. Okey, tadi burung sudah, ikan sudah, sekarang cacing tanah. Kita masuk dalam tanah pula. Okey. Masih lagi sama, ada kecut dan kendur. Pengecutan dan pengenduran otot lingkar. Dia ada dua jenis otot. Satu otot lingkar, satu lagi otot membujur. Yang membujur ni kalau cacing, dia ada dalam ni, dia straight je. Kalau otot lingkar, dia lingkar macam ni lah. Dia melingkari. Kalau ni macam gergelang lah. Otot lingkar ni macam gergelang. Gergelang di sekeliling cacing tadi. Yang ini kita nampak dengan jelas lah kalau kita pegang cacing. Dan otot membujur secara berselang-seli menghasilkan satu gelombang peristalsis. Okey, apa maksud peristalsis ni? Nanti awak cari apa maksud peristalsis ni. Di sepanjang badan cacing tanah. Okey. Pergerakan yang pertama. Otot membujur pada posterior. Posterior maksudnya bahagian belakang. Mengecut dan otot lingkar mengendur. Cacing tanah menjadi pendek dan lebih tebal. Kalau tengok pergerakan cacing tanah, dia panjang pendek. Lepas tu dia pun akan sampailah ke destinasinya.
Okey, okey, ini adalah kereta. Bukan kereta, kereta. Kereta ni dia macam kaki kepada cacing. Dia unjuran-unjuran macam bulu-bulu halus pada cacing ni. Okey, nombor 2. Kereta di segmen posterior bahagian belakang mencengkam tanah manakala kereta di segmen anterior dilepaskan. Yang ini dia mencengkam tanah. Bahagian kereta yang bahagian belakang ni mencengkam tanah. Yang ini tidak mencengkam tanah. Okey, yang ketiga. Otot lingkar pada segmen anterior bahagian depan mengecut. Okey, dan otot membujur mengendur. Cacing tanah menjadi lebih panjang dan kurus. Segmen anterior ataupun hujung hadapan ni lah. Anterior ni hujung hadapan memanjang ke hadapan. Okey, yang keempat. Kereta di segmen anterior, okey, dekat sini pula di bahagian anterior mencengkam tanah. Dia berlawanan. Sama juga di antagonis lah sebenarnya. Mencengkam tanah. Manakala kereta di segmen posterior pula tidak mencengkam tanah. Kalau yang ini cengkam, yang ini tidak cengkam. Kalau anterior cengkam, posterior tidak mencengkam. Begitulah sebaliknya. Okey, segmen yang menjadi nombor 5, segmen yang menjadi pendek di posterior di bahagian belakang ditarik ke hadapan. Jadi cacing pun bergerak ke hadapan. Okey, tadi kita dah belajar tentang cacing iaitu haiwan yang tanpa tulang belakang. Yang ini pula kita masuk belalang. Belalang adalah sejenis serangga. Okey, pergerakannya, mekanismenya adalah melompat. Masih lagi, sama juga pergerakan mesti ada otot antagonis. So, otot antagonis belakang iaitu belalang, iaitu otot flexor dan otot extensor yang melekat pada permukaan rangka luar. Dia ada rangka luas. Dia tidak mempunyai tulang belakang. Tak ada tulang belakang. Dia tak macam haiwan-haiwan lain. Kita ada belajar kan. Sebelum ni rimba. Rimba. Okay. Reptilia. Ni apa ni? Ikan mamalia. Burung, ayam, semua ni ada tulang belakang. Yang lain tiada tulang belakang lah. Maksudnya serangga tiada tulang belakang. So belalang ini adalah sejenis serangga. Okey, otot flexor membengkok satu sendi manakala otot extensor meluruskan. Okey, macam sinilah. Otot flexor kalau dia membengkok, mana satu lagi otot extensor dia akan lurus. Okey, kaki belakang belalang yang panjang dan berotot diadaptasikan untuk melompat. Sebab tu dia macam spring sebenarnya dekat sini. Kaki ni dia digunakan untuk melompat. Okey, nombor 1, mekanisme yang pertama. Dalam keadaan rehat, otot flexor. Okey, ni otot flexor ni. Mana? Okey, ni otot flexor ni. Kalau dekat gambar ni, sinilah otot flexor. Ini otot flexor. Ini otot flexor. Okey, di bahagian atas kaki belalang mengecut dan kaki belalang ditarik ke badan. Dalam kedudukan ini, kaki belalang dilipat dalam bentuk Z dan bersedia untuk melompat. Dia bentuk macam Z ni. Bersedia untuk melompat. Okey. Ingat otot flexor ni dia mengecut. Bila dia mengecut, kedudukannya macam ni. Okey, yang kedua. Apabila otot extensor mengecut, extensor ni mengecut. Tadi flexor. Dia mengecut. Yang ni otot extensor pula mengecut. Kaki belakang dia akan lurus. Dia tak rapat lah. Dia lurus. Maksudnya sini extend dia mengecut. Alright, mana otot extensor dia? Ototnya di bahagian sinilah. Bahagian atas ni. Okey, nombor 3. Okey, nombor 3. Seterusnya, kaki yang melurus menghasilkan lentingan yang menolak belalang ke hadapan dan ke udara. Lepas tu dia akan lurus. Ini dia akan ada daya tujahan. Dia melompat tinggi. Ini adalah mekanisme belalang secara melompat.
Alright, sekarang kita masuk topik 14.4, isu kesihatan sistem otot rangka manusia. So, kita dah masuk tentang isu. Okay, so cikgu nak bincangkan. Okay, nombor 1, isu kesihatan osteoporosis. Cikgu nak Yani dan Safi. Osteomalacia, cikgu nak Aiman dan Hazim. Okey, artristik cikgu nak Alia Ahta dan Dia. Okey, last skoliosis cikgu nak Dineshwari dan Ashwarya. Okey, jadi awak boleh bincang. Cikgu kasih 1 minggu. Next minggu kita present. Ataupun tengoklah kalau tak ada arah melintang, hari Sabtu ni kita buat Google Meet. Okey, jadi Yani, Safi, Aiman, Hazim, Alia, Dia, Dineshwari dan Ashwarya, awak cuba buat, sama ada tak kisahlah TikTok ke, PowerPoint, InShot, tak kisah. Asalkan awak boleh present bagi kawan-kawan faham tentang isu kesihatan. Alright, itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.